Assalamualaikum. Hai, nama aku Khalil dan hari ni aku nak sharekan setup aku sebelum aku pergi mengai kat Sangkar. Okey, kenapa aku buat video ni? Video ni aku buat sebab berdasarkan hasil aku berborak dengan tekong, bukan kita seorang, ada dua orang tekong yang sharekan pengalaman dia bawa angler daripada trip-trip dia yang lepas. Cakap kita sebagai angler bawa setup yang kurang sesuai untuk kita mengai kat Sangkar ni. Okey, mengai kat Sangkar ni setup dia ni berbeza sikit lah daripada setup bottom yang kita biasa gunakan sebelum ni. Okey, aku kena share benda ni sebab aku perasan memang kurang orang bagi pendedahan untuk setup ni. Macam aku sendiri, aku betul sebab sebelum aku kira first time lah aku turun ke Sangkar ni, aku ada kawan yang ada pengalaman yang boleh tunjuk kat aku setup yang sesuai untuk aku bawa untuk first time aku. Tapi tak semua orang ada peluang tu. Jadi aku rasa aku sharekan benda ni untuk angler-angler baru yang cuba ataupun yang berminat nak main kat Sangkar. Apa yang benda kita perlu sediakan. Sebab apa? Benda ni bagi aku penting lah. Sebab kita bila kita strike ikan, tapi kita tak dapat nak bawa naik hasil dia tu. Okay, first kali benda yang paling basic lah, untuk yang benda paling penting lah, mesti kita kena ada rod lah. Okay, rod yang macam aku gunakan dah ni, rod yang aku gunakan ni, kalau hampa nampak, aku tak pasti hampa nampak ke tak, tapi yang aku gunakan ni medium action lah. Untuk minimum kita guna kat rod, nah dekat Sangkar ni, rod yang sesuai kita gunakan untuk main Sangkar ni, action dia kurang-kurangnya medium heavy ataupun heavy lah, heavy set untuk rod. Sebab apa? Sebab dengan kalau kita gunakan set light macam light, medium semua tu, dia bukan tak boleh, boleh sebenarnya, tapi susah sikit lah untuk kita pump naik ikan bila kita strike. Sebab permainan kat Sangkar ni, kita tak bagi peluang untuk ikan untuk cairkan kita punya drag tau. Kita setiap kali strike, kita akan pump terus sampai ikan tu naik untuk kita dapatkan hasil dah. Sebab hampa akan tahu, kalau hampa yang tak biasa pergi Sangkar ni bawah kawasan dia penuh dengan tali. Bawah tu mungkin ada tukun-tukun yang pemberat yang Sangkar tu buat kan. Untuk kalau setiap kali hampa strike, memang potensi untuk sangkut ni tinggi. Jadi apa yang kita perlukan adalah setup yang untuk kasak dan untuk memudahkan kita. Okey, itu untuk rod. Rod ni yang tadi aku cakap tadi, rod ni kita perlukan at least medium lah, medium heavy. Kalau ada heavy set tu lagi advantage lah pada kita. Okey, seterusnya reel. Reel ni dia tak ada masalah sebenarnya kita nak guna reel apa pun. Cuma bila kita pakaikan reel, macam aku sendiri, aku akan sarankan reel saiz 4000 dan ke atas. Macam contoh aku pegang ni saiz 5000. Kenapa kita kena gunakan reel saiz ni? Okey, sebenarnya reel saiz besar ni, bila kita gunakan, dia advantage pada kita lah bila kita nak bawa naik ikan tu. Bila kita fight, benda ni ada advantage kepada kita. Sebab kalau kita gunakan reel yang kecil, bukan tak boleh guna, boleh je guna. Cuma bila yang reel kecil ni, kita susah sikit nak fight. Lagi satu, reel yang saiz besar ni biasanya mempunyai bukan ratio ni tak penting sangat pun sebab kita main bottom je pun. Dia punya drag dia yang lebih tinggi lah. So kalau macam tu lah, kita main untuk Sangkar ni, kita memang akan setkan kita punya drag ni yang paling tinggi lah yang kita boleh. Sebab apa? Kita nak pump ikan tu. So kalau contohlah ikan tu kita dapat kasak, kita pump tu memang advantage lah kat kita. Senang cakap, tak bagi peluang langsung. Okey, sebab nak strike pun payah sebenarnya. Jadi bila strike tu kita macam tak dapat nak naikkan hasil tu, macam rugi lah.
Okey. Seterusnya mainline lah. Mainline ni yang aku sarankan lah untuk kita guna sekurang-kurangnya adalah 50 pound. Ni contoh je lah sebab yang aku ada pun jadi aku tunjuk contoh. Minimum kita pakai 50 lb tali benang. Dan orang kata sulam tu sebenarnya tak kisah sangat, subjektif sikit. Macam aku pakai sulam 4 je untuk mainline ni. Okey, kenapa kita pakai yang mainline yang kasak ni? Macam kita tengok, kita punya road dah kasak and dah medium heavy. Reel pun kalau kita pakai sail besar, mainline besar, so benda ni advantage pada kita. Okey, kalau kita tengok tekong-tekong ni ada dekat yang main biasanya kat kawasan-kawasan tangkap ni, mereka pakai mainline sampai 100 pound ada. Tu terserah pada hampa lah nak gunakan ke tak. Sebab kalau kat sangkak ni, biasanya sangkak ni tak dalam, jadi dia tak perlukan orang kata mainline yang banyak. Biasa mencukupi lah kalau aku gunakan yang mainline yang aku gunakan dengan reel yang aku gunakan ni, tak ada masalah lah. Kita tak perlukan tali yang banyak pun sebenarnya. Okey, seterusnya adalah perambut. Okey, kalau kita dah tengok kita punya mainline pun dah besar kan, perambut kita mesti lagi kasak lah. Okey, perambut yang aku ada kat sini 80 pound. Hampa tengok ah, memang kasak lah tali dah. Aku harap hampa nampak lah. Macam aku sekarang ni, untuk perambut ni aku tak kisah sangat dengan brand apa pun. Sebab aku pakai yang brand Thomann ni pun tak ada masalah pun untuk aku. Cuma aku share sikit lah pengalaman aku. Aku pernah pakaikan dengan perambut 70 pound putih. Putih tu bukan masa fight, tapi masa dia sambak dan aku tak sempat buat apa-apa pun putih. Memang boleh pejam mata je lah. Tu pengalaman aku sendiri ya. Kasak mana, macam mana nak tahu kasaknya main ikan-ikan kat sangkak ni, kena try sendiri lah. Aku tak boleh nak nak ceritakan macam tu, macam mana rasa dia tu. Tapi itu pengalaman aku sendiri. 70 pound putih. Putih tak sempat buat apa-apa no. Okey, seterusnya hook. Okey, hook ni, dia ni yang biasa aku guna lah. Size 18, 20, 22. Besar lagi bodoh sebenarnya aku pakai. Tapi yang ni lah yang aku selalunya aku akan guna. Okey, untuk size 18 ni kadang-kadang kita pakai untuk umpan udang hidup ke apa ke kan. Aku pakai yang size macam ni lah. Lepas tu kalau isi termenung, kalau pakai size 20, 22. Kalau kita nak pakai besar lagi pun tak boleh, tak ada masalah. Okey, untuk dengan seterusnya ladung. Okey, ladung yang kita guna. Okey, sebelum tu aku lupa dekat silver. Silver ni kita boleh je pakai apa-apa pun, janji kasak lah. Aku try bentuk macam mana pun tak kisah, aku dah try dah. Aku tengok macam okey je. Janji kasak, lepas aku si. Okey, seterusnya ladung lah. Ladung yang aku ada kat sini adalah ladung yang biasa aku bawa daripada size 4, 5, 6, 7. Size yang biasa aku pakai size ni lah. Sama ada mati ataupun ladung hidup, aku pakai size ni ya. Sebab dia bergantung pada ayak lah. Kalau ayak yang kita pita ayak deras, kau orang pakai besar sikit. Kalau yang ayak tu biasa je tak deras sangat, aku akan pakai kecil sikit lah. Itu je lah yang aku rasa yang aku boleh share kan untuk hampa semua. Untuk sesiapa yang nak try main kat sangkak ni, hampa boleh try. Dan advantage dia kalau hampa ada kawan yang berpengalaman, ajak sekali. Sebab apa? Untuk aku, masa aku first time dulu aku main sangkak pun, aku tak tahu cara dia. Sebab kat sangkak ni, salah satu dia, drag kita akan kunci seketat-ketatnya. Kalau macam contoh kita biasanya drag kita longgakkan apa semua tu, kat sangkak berbeza. Dia memang kita tak bagi peluang langsung lah untuk kita fight dengan ikan tu, nak fight macam control drag ke apa tu biasanya kita tak amalkan lah dekat sangkak. Sebab apa? Setiap kali ikan ni kita bagi peluang dia bawa lari, kita punya tali drag keluar, memang
cerita dia kita tak dapat nak buat naik lah. Macam-macam lah, sangkut lah, apa lah. Okay, aku rasa itu je kot yang aku boleh share kan. Untuk kalau perambut macam mana nak buat nanti, kalau ada permintaan, mana nak tahu kan, ada permintaan, mungkin aku boleh tunjukkan. Sebab aku pun tak pandai sangat sebenarnya buat perambut ni. Aku pun banyak belajar lagi pada yang expert dia dalam bidang-bidang ni. Okay, aku rasa itu je. Assalamualaikum.